Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. وَمَا يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم صدق الله العظيم وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ali Ruslan, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada tengah hari Selasa ini 2 Jamadil Awal 1443 Hijriah bersamaan 7 Disember 2021 mesti kita panjatkan setinggi puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Telah sama-sama menunaikan solat fardu zuhur berjemaah yang dipimpin oleh Tuan Imam kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nur Mansur Hafizahullah Ta'ala. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz dan mudah-mudahan Allah SWT mengurniakan ganjaran yang sebaiknya untuk Al-Fadhil Ustaz dan juga kita yang mengimarahkan solat fardu zuhur berjemaah sebentar tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, ya, pada setiap hari Selasa dan hari Khamis kita akan adakan kuliah zuhur membicarakan isi kandungan kitab fiqh, kitab Fardhu Ain, Safinatun Najah yang disusun dan dikarang oleh Al-Syekh Al-Alim Al-Fadhil Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah ta'ala. Jadi dalam kitab Safinatun Najah ini kita telah membicarakan fasal-fasal berkaitan dengan ilmu sembahyang atau ilmu solat. Ya, maka kita teruskan dengan membicarakan tentang fasal yang berikutnya, iaitu fasal yang ke-37, iaitu tajuk yang diberikan oleh penterjemah kitab ni Al-Fadhil Ustaz Al-Yasa' bin Barhan Hafizullah Ta'ala, iaitu rukun yang wajib tumakninah di dalam fasal yang ke-37. Faslun arkanul lati talzamu fiha tumakninatu arba'atun. Rukun yang wajib tumakninah padanya
Ada 4 dalam rukun sembahyang yang 13. 13. Kalau campur dengan tamakninah 13. Kalau tamakninah itu diasingkan jadi 17. Macam mana jadi 17? Sebab ada 4 rukun fi'li, rukun perbuatan yang ada tamakninah. Itu sebab jadi 17. Kalau rukun fi'li ini ada tamakninah disertakan, maka jadilah dia 13 rukun. Kalau tamakninah itu diasingkan, maka jadilah dia 17 rukun. Jadi 4 rukun ini adalah pertamanya ar-ruku'. Rukuk itu ada tamakninah. Ataupun rukuk kemudian di bawahnya tamakninah. Ada setengah kitab rukun atau rukuk beserta tamakninah. Ada setengah kitab fiqh menyebut rukuk kemudian tamakninah, dia asingkan. Itu adalah susunan masing-masing. Dia tidak mencacatkan apa-apa. Dia tidak mencacatkan apa-apa. Kerana apa? Kerana rukuk itu mesti ada di dalamnya atau disertai oleh tamakninah. Kemudian yang keduanya al-i'tidal. Al-i'tidal, wal-i'tidal. I'tidal ni ialah berdiri selepas rukuk. Jadi berdiri selepas rukuk itu pun ada tamakninah. Ada tamakninah. Dan yang ketiga was-sujud. Sujud, sama ada sujud pertama dan juga sujud yang kedua, mesti ada tamakninah. Dan yang keempat wal julusu bainas sajdatain. Duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud itu mesti ada tamakninah. Yang wajibnya ialah tamakninah. Yang rukunnya ialah tamakninah. Yang sunatnya ada 2 di situ. Tiap-tiap 4 rukun fi'li ni, yang sunatnya ialah kalau rukuk, bacaan rukuk, takbir berpindah rukun. Kemudian bacaan rukuk, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Yang itu sunat, I'tidal, sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, itu sunat. Itu sunat. Dan kalau solat subuh rakaat kedua, i'tidal rakaat kedua itu ada kunut, bacaan doa kunut. Itu pun sunat. Itu pun sunat. Kemudian sujud, takbir berpindah rukun ke sujud. Allahu akbar, turun. Itu pun sunat. Takbir tu. Dan bacaan sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu pun sunat. Kemudian duduk antara dua sujud itu, takbir berpindah ke duduk antara dua sujud, itu pun sunat. Doa ketika duduk antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, itu adalah sunat. Jadi kita faham di situ. Itu dia 4 rukun fi'li yang di dalamnya atau disertai olehnya tamakninah. Maknanya tamakninah tu kena ada. Kalau tak ada tamakninah, bermakna rukun itu tidak rukun qauli yang rukun fi'li yang 4 ini, rukun perbuatan yang 4 ini tidak sah. Bila tidak sah, maka tak sah lah sembahyang kita. Itu dah cerita dia. Baik, apakah itu tamakninah? Tamakninah tu apa?
At-tama'ninah, at-tama'ninatu hiya, tama'ninah itu ialah sukunu ba'da harakatin, diamnya tetap setiap anggota, bihaitsu yastaqirru kullu udwin mahallahu, selepas bergerak, ba'da harakatin, dia selepas bergerak itu yang di mana yastaqirru kullu udwin mahallahu, kekal setiap anggota di tempatnya. Maksudnya bila kita dah rukuk tu, kedudukan rukuk tu, kan, tunduknya kita, kedudukan rukuk kan, kalau sujud tu, rukuk itu, berdiri itu, sujud itu, macam mana kedudukannya tu, kekal kedudukan itu, tidak ada pergerakan lain. Setiap anggota tubuh badan kita itu kekal di tempat dia. Maksud dia kekal di tempat dia tu, maksudnya tidak ada pergerakan kasar. Kalau ada pergerakan kasar tu, contohnya tangan kita bergerak, kaki kita bergerak, badan kita bergerak, punggung kita bergerak, tu. Ni dia statik. Kalau bahasa sekarang ni statik. Kedudukan tubuh badan yang statik. Tu. Biqadri subhanallah, pada kadar satu zikir subhanallah. Subhanallah. Subhanallah tu berapa saat ni? Adalah 2 saat kot. 2 ataupun 3 saat. Kan? Itu maksud dia. Sekurang-kurangnya tama'ninah. Ada juga yang saja nak lengkapkan, dia lama sikit tama'ninahnya. Itu tak ada jadi masalah. Kan? Kalau kita semayang bersendirian lebih mudah. Kita mengukur kadar tama'ninah. Kalau kita solat berjamaah, kita kenalah ikut gentak imam, dan imam perlu meraihkan makmum di belakang. Itu dia. Jangan imam tama'ninah terlalu lama pula sampai setengah minit, 30 saat. Makmum belakang pun bertanya, kenapa imam ni lama pula rukuk, tak bangun-bangun, lama tak sujud, tak bangun-bangun, kan? Jadi makmum pun berhati berkata-kata. Bila hati berkata-kata dalam solat, itu salah satu tanda solat tidak khusyuk. Hati dah berkata-kata, imam sujud tak bangun-bangun ni, imam mati ke apa ke ni? Kan? Hati dah berkata-kata. Jadi imam raihkanlah makmum di belakang. Boleh nak lebihkan pada tama'ninah tu, tapi raihkan makmum di belakang. Kalau kita sembahyang seorang tak apa, ada masalah. Itu dia tuan-tuan, rukun yang wajib tama'ninah. Ada 4 di situ. Yang pertamanya rukuk, keduanya i'tidal, ketiganya sujud. Sujud pertama dan sujud yang kedua dikira sekali, dan yang keempat ialah duduk antara 2 sujud. Baik. Itu fasal yang ke-37. Fasal yang ke-38 ialah sujud sahwi. Jadi kita baca 2 sekali lah. Sebab dia ni ringkas, kedua-duanya ringkas. Faslun, fasal 38. Asbabu sujudi sahwi arba'ah.
Sebab-sebab sujud sahwi ini ada 4 juga, sama macam Tumakninah tadi. Sebab sujud sahwi itu ada 4. Sujud sahwi ini sujud yang dibuat, yang sunat dilakukan apabila terjadinya satu daripada 4 sebab ini. Itu dia, Bila nak buat sujud sahwi ni? Sebelum kita memberi salam. Tahiyat akhir tu, kita dah tahiyat akhir, innaka hamidun majid. Sebelum salam, sujud dulu, sujud sahwi tu. Tu dia. Baik. Bila salah satu daripada 4 benda ini terjadi, maka disunatkan sujud sahwi. Apa dia? Yang pertamanya, al-awwal tarku ba'din min ab'adis salati atau ba'dil ba'di. Ab'ad, meninggalkan sebahagian daripada sunat ab'ad, ataupun kesemuanya sekali, tinggal semua, tinggal sebahagian ke, ataupun semua. Itu dia. Ataupun sunat abad itu tidak dikerjakan kesemuanya. Contohnya doa qunut baca sekerat, Allahumma hdini fiman hadait, takat tu. Contoh, tak lengkap lah. Ataupun tahiyat awal tak lengkap, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, takat tu. Contoh, ataupun tinggal terus, qunut tu tinggal terus. Ada berlaku. Ada berlaku, imam meninggalkan qunut sembahyang subuh. Ini pengalaman saya sendiri yang tengok. Dan imam tu tak buat sujud sahwi pun. Sebab sujud sahwi itu sunat. Jadi dia tak buat, dia terus macam biasa tahiyat salam. Lepas tu dia tak tahulah kalau lepas tu ditegur. Sebab mungkin imam tu berpendapat bahawa itu sunat. Kalau tinggal pun sunat, sujud sahwi pun sunat juga. Tapi tindakan dia boleh menyebabkan makmum belakang tertanya-tanya. Kita kena fikir makmum ni bukan semua yang faham macam kita, kan? Kalau semua faham macam kita, tak apa. Makmum awam ni dia akan bertanya, kenapa imam tu subuh tak baca qunut? Wahai hukumnya sunat abad. Bila ditinggalkan sunat sujud sahwi, sunat je pun tak buat, tak jadi isu. Tak tetap sembahyang susah kalau rukunnya sempurna. Tapi makmum di belakang bertanya, kan? Jadi sebagai imam ni kita kena elakkan daripada perkara-perkara yang walaupun pada kita sunat tetapi menimbulkan tanda tanya pada jemaah. Buatlah. Walaupun sunat pun buatlah. Kita tak boleh ikut macam Nabi SAW. Nabi SAW itu lain. Apa yang Nabi buat itu menjadi syariat. Ada ketika Nabi buat, ada ketika Nabi tak buat, kan? Jadi syariat. Nabi nak tunjukkan kepada kita benda tu tak wajib. Contoh solat tarawih. Malam pertama Nabi buat di masjid, malam kedua tak buat, malam ketiga tak buat. Sahabat dah tunggu di masjid dah, Nabi tak keluar dari rumah. Nabi nak tunjuk pada para sahabat sembahyang tarawih itu hukum dia sunat, bukan wajib. Kalau Nabi keluar tiap-tiap malam, sahabat akan faham solat tarawih itu wajib dibuat. Kalau tak buat berusaha. Nampak? Itu cara Nabi mendidik para sahabat. Tak diikut macam Nabi. Sebab
Bila Nabi wafat, syariat dah lengkap. Bila syariat dah lengkap, apa yang dibuat Nabi pun besar, sallu kama ra'aitumuni usolli, semayang kamu macam mana kamu lihat aku semayang. Jadi bila kita dididik dari awal, ya, semayang subuh rakaat kedua sunat dibaca doa kunut, kita buatlah. Kalau kita tak nak buat, ketika berseorangan semayang seorang-seorang tak apa, tak nak buat. Tapi bila kita jadi imam, buatlah, walaupun hukum dia sunat, buatlah. Supaya makmum pun ikut. Dan benda itu pun doa kan, doa. Dan sunat diaminkan. Allahumma hdina fi man hadait, amin, wa afina fi man afait, amin, wa tawallana fi man tawallait, amin, wa barik lana fi ma a'tait, amin, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Sampai fa inna taqdi wa liqdu alaihi, itu aku tak perlu amin, so itu bukan doa. Kan, sampai wa nastaghfiruka wa natubu ilaik, itu bukan doa. Pasal tu imam tak baca kuat, pasal dia bukan doa. Walaupun dia sebahagian dari doa kunut, tapi dia bukan ungkapan doa. Tu kena faham tu. Kenapa bila Allah mahdina fi man hadait dibaca kuat, kan? Makmum pun belakang mengaminkan amin. Sampai fa inda taqdi wa la yuqda alaih, imam tak baca kuat, baca sendiri. Kita pun baca sendiri lah. Itu adalah bukan ungkapan doa, itu ungkapan puji-pujian kepada Allah SWT. Kata-kata kita kepada Allah SWT, ya, dan astaghfirka wa nastaghfirka wa natubu ilaik, dan kami beristighfar kepadamu ya Allah, dan kami bertaubat kepadamu ya Allah. Itu adalah doa, itu adalah kata-kata komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tak perlu dikuatkan, ya, dan tak ada amin pun, sebab dia bukan doa, ya. Kalau kita sebagai imam, buatlah, jangan ada ditinggalkan. Sebab saya pernah tengok benda ni lama dah, masa bujang-bujang dulu, berapa tahun dah tu, 20 tahun lebih ada rasanya. Saya pernah tengok imam tu, imam muda gaya dia, macam-macam. Kalau mungkin sekarang ni dah bayar saya dah nak 50 dah kot. Masa tu muda lah nampak gaya. Jadi imam subuh tak baca dia doa kunut, dan tak sujud sahwi, terus macam biasa. Tak tahulah kalau di masjid tu benda ni dah jadi satu kebiasaan di sana. Mungkin orang sana faham, tapi ya, orang luar yang tumpang semayang di masjid tu akan bertanya, kenapa imam ni tak baca kunut? Ya. So benda tu dah jadi satu benda yang memang lazim diamalkan dalam semayang subuh. Kita sebagai imam buat, jangan ditinggalkan. Itu yang kedua, yang pertama. Bukanlah kata kalau tinggal tu jadi berdosa, tidak. Dia sebab dia bukan rukun, dia sunat abad, sunat yang berat. Maknanya kalau kita tinggalkan sunat abad ini, sunat kita sujud sahwi sebelum salam. Itu dia, itu yang pertama. Yang keduanya, ats-tsani fi'lu ma yubtilu 'amduhu wa la yubtilu sahwu idza fa'alahu nasiyan. Melakukan perkara yang bila dibuat dengan sengaja batal, dan tidak batal apabila tidak sengaja terbuat. Idza fa'alahu nasiyan, apabila dia dilakukan dalam keadaan terlupa. Apa dia tuan-tuan? Contoh. Contoh dia apa? Contoh dia tayat akhir itu ditinggalkan. Tu kita tu ada sujud abad. Menambah rakaat. Ini biasa jadi imam. Dia dah tayat, dia dah sujud. Sujud. Rakaat keempat ni patutnya apa yang belakang dia buat? Tayat akhir kan? Tiba-tiba dia naik. Dia penaik Allahu Akbar, dia naik. Makmum tegur subhanallah. Baru dia teringat,
Oh, subhanallah pun tinggal. Oh, masa tu dia tinggal. Oh, dah 4 rakaat nak tahiyat akhir dah. Bukannya naik balik. Kalau naik balik lagi rakaat kelima dah. Dia pun turun balik duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Sebab terlupa tadi. Kalau dia sengaja, contohnya, subhanallah. Kali pertama tegur subhan 3 kali, subhanallah. Last kali apa jadi? Makmum belakang semua mufaraqah. Dia teruskan naik. Makmum belakang dan mufaraqah dia teruskan naik, terus naik. Maka semayang dia batal sebab dia buat sengaja. Nampak menambah rakaat. Jadi batal semayang dia. Sebab makmum dah tegur belakang, subhanallah. Semua dah duduk tahiyat akhir belakang makmum. Imam dia yang tak turun, tak tahiyat akhir. Imam bangkit balik. Terus. Maka semayang imam tu batal lah. Makmum ni tadi, kalau dia mufaraqah, sah semayang dia. Tapi kalau dia tak mufaraqah, dia ikut. Dan subhanallah, imam ni kita geza, kita pun ikut imam. Habis. Makmum-makmum ni semayang pun habis. Batal habis. Itu dia. Itu kena faham kan? Kalau kita tegur makmum, imam tidak beranjak dari kesilapan dia, maka ketika itu wajib kita mufaraqah. Kita hilang pahala jemaah tapi semayang kita sah. Semayang kita sah. Tapi kalau kita ikut imam, kita pula tanya, kita ke yang salah? Imam betul ke? Kita pun ikut imam. Imam buat rakaat kelima, kita pun ikut sampai habis. Apa jadi semayang kita? Semayang kita jadilah batal. Sebab menambah rakaat. 4 patutnya jadi 5. Kan? Jadi bila imam tu sedar, dia pun turun balik. Setaya akhir, maka ketika itu sunatlah dia sebelum salam sujud sahwi. Subhanallah yanamu wala yasku. Itu yang kedua. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, apa dia tuan-tuan? Al-thalith naqlu ruknin qawliyin ila ghairi mahallihi. Membawa rukun qauli ke tempat yang bukan tempatnya. Apa makna? Apa makna tu? Rukun qauli dalam sembahyang apa? Fatihah dan takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir. Fatihah dibacanya duduk. Fatihah dibaca waktu tahiyat akhir dibaca waktu Fatihah. Kemudian disedar, diperasan kesilapan dia, dibetulkan balik. Maka ketika itu sunatlah dia sujud sahwi. Itu nombor 3. Kemudian yang keempat, ar-rabi' iqa'u ruknin fi'liyyin ma'a ihtimal ziyadah. Mengulangi rukun fi'li. Mengulangi rukun fi'li. Rukun fi'li itu diulang. Rukuk 2 kali. Dia rukuk sekali, lepas tu dia iktiraf, dia rukuk 2 kali. Rukuk kali kedua. Mungkin lupa agak. Ini petanda-petanda yang seseorang tu dah mula lupa. Contoh, lupa ingat. Bila dia ingat, aku rukuk tadi 2 kali tak sengaja. Kan? Maka di situ sunat dia sujud sahwi. Rukun fi'li itu dibuat 2. Rukun fi'li itu diulang, ditambah. Dia buat semula rukun fi'li itu dengan sangkaan bahawa dia rasa macam tambah ni. Contoh rukun fi'li tu. Kan? Ni orang yang ingat-ingat lupa, tak sengaja, ataupun memang dia lupa sungguh.
Kan contoh sebab rukuk tidak ada 2 kali. Rukuk hanya ada 2 kali ketika semayang khusyuk, semayang gerhana, itu saja. 2 kali rukuk. 2 kali rukuk, 2 kali i'tidal. Tu. Semayang yang lain tidak ada. Tidak ada rukuk 2 kali. Tapi dia rukuk 2 kali. Contoh, dia rukuk 2 kali, dia i'tidal 2 kali. Lepas tu boleh perasan, dia teringat. Aku tadi baru ketika semayang rakaat pertama, rakaat kedua tu dia ingat balik. Dia buat macam biasa. Sebelum dia salam, lepas akhir, sunat bagi dia sujud sahwi. Subhanallah la yanamu wala yashu. Itu dia tuan-tuan. Itu dia 4 keadaan di mana sujud sahwi disunatkan untuk dibuat. Kan kita terangkan tadi. Yang banyaknya ialah apabila kita tertinggal sunat abad. Wallahu a'lam. Itu dia tuan, perkara berkaitan dengan sujud sahwi. Jadi insya-Allah pada kuliah kita akan datang, kita akan sambung dengan fasal yang berikutnya insya-Allah. Kita akan sambung dengan fasal yang berikutnya insya-Allah pada kuliah kita yang akan datang dengan izin Allah SWT. Jadi itulah dia sedikit sebanyak apa yang kita boleh kongsikan pada tengah hari ini, yang mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita, menambah ilmu kita tentang semayang datang solat ni. Kita tahu dah sebenarnya, cuma untuk diulang kaji ataupun dalam bahasa sekarang ni refresh semula, disegarkan semula ingatan kita, kefahaman kita tentang ilmu kita tentang solat ini. Jadi itulah dia untuk tengah hari ini, yang baik dari Rasulullah Ta'ala dan yang kurang itu daripada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.